tak ada yang ni. Kita more pada komoditi. Dulu kita ada term palm oil kan, you selalu dengar kat berita kan. So dia trade dekat sini untuk harga komoditi. Okay. So over OTC ni dia tak ada physical market. Dia macam dia satu OTC market ni dia lebih pada macam mana ya, dia tak ada physical itulah dia ni. Kita ada yang ni tapi saya tak pernah terlibat yang ni. Yang saya pernah terlibat dulu macam lebih pada forex lah. Dulu masa lepas grad. Ni selalunya syarikat kewangan dia berurusan sama dia. Dia guna macam zaman dulu dia tak ada dari segi internet online tak advance sangat macam sekarang. Sekarang ni you guna handphone, dulu tak ada smartphone. Jadi saya pun dah tak lama tak terlibat dekat market ni. Benda-benda ni dia melibatkan digitalize. Sekarang ni dah ada banyak benda yang lebih advance kan, Bitcoin, crypto. Jadi banyak benda saya sendiri pun tertinggal lah yang advance kan. Dia sekarang ni pun dari segi regulatory pun dia dah keluar untuk financial blueprint untuk 2022 hingga 2026 Bank Negara Malaysia yang melibatkan, kalau you baca annual report Bank Negara Malaysia tahun 2020, dia baru keluarkan this year. Ataupun dia punya market review report dia keluar 3 sekaligus. Dia banyak melibatkan isu-isu berkaitan yang digital ni lah. Macam mana dari segi pasaran kewangan. Yang itu you kena sentiasa update benda-benda yang latest lah. Ada nak respon tak? Dari segi fintech, financial technology, digitalization, electronic platform. Lepas tu dia ada legal and regulatory framework untuk digital banks. Sekarang ni bank pun nanti memang tak pakai banyak staff lah. Dia semua, sekarang ni kalau you takaful sebanyak orang dah working from home. Jadi dulu pakai 10 orang staff. Sekarang ni mungkin pakai seorang je untuk cover 10 tu. Sebab dia banyak lebih pada ni lah. Mana punya nak buat safe online punya, dia lebih pada digitalization. Okay. Dia punya trading lah. So purpose of trading financial futures ni untuk, pertama saya dah cakap speculation. Speculate ni you macam lebih pada you teka lah price of securities. Harga indeks untuk futures market lah. Kalau dia naik, you beli harga rendah, you ramal tu nanti you naik, tapi tak tahu benda akan datang. Lebih macam benda yang tu lah. That's why is kan. Kalau untuk you hedging, to hedge untuk lindung nilai ni lebih pada risk management. Sebab you nak control tu. Yang itu syariah. Dulu kalau derivative market masa zaman saya student, tak ramai orang ambil derivative market international finance. Benda tak ramai forex ni. Saya rasa saya ada 5 Malay students in class masa tu. Macam subjek corporate finance, itu lebih senang kan. Yang ini, maknanya yang ini masa tu tak ada fatwa lagi. Maknanya kalau melibatkan forex, exchange rate, derivative, automatic haram. Saya ingat lagi lah. Tapi lepas tu dia ada keluarkan instrumen Islamik yang boleh cover wa'ad untuk gantikan instrumen dalam futures market, dalam derivative market. Dia ada 4 utama. Dia futures, forward, option, swap. Tapi yang popular kat Malaysia futures lah. Dia ada beza-beza sikit. Jadi you tahu tu nanti dia ada, sebab chapter 13, 14 tu saya tengok 13 option kot. 14 tu swap. Yang ni start apa? 13, 14, 15. Tak ingat yang mana option swap. Nanti at least you faham benda konsep ni. Doktor, beza dia dekat bahagian masa kan? Masa dia tukar tu kan? Untuk dia jual barang tu.
Masa dia tukar, dia tak tukar. Dia tetapkan. Macam hari ni you sign agreement tapi you nak buat trading tu, transaksi tu di masa in the futures. Sebab tu dia panggil futures. Dia ada beza dengan forward. Beza dia. Saya pun lupa dah. Please check balik. Saya punya thesis master saya buat topik ni. Dia dapat A tau. A plus. A plus. Tak ramai. Tapi dia punya artikel lepas tu lepas saya buat topik ni, saya nekat BPHD saya tak nak buat topik ni. Susah. Sebab dia banyak cacing-cacing. Doktor, kalau contohlah Dari kan dia segi dapat konsep tu dia okey. Dari segi nanti bila dia banyak term-term dia kayak gini, bila pergi teknikal, you macam saya akan bagi you satu chapter ni dalam 10-20% sikit je. Yang belakang tu tak ada. Nanti dekat video recording nanti saya akan beritahu. Yang ni tak payah cara, yang ni tak cara. Jadi penting lah. Sekarang ni you baca dulu. That's why saya baru record satu bab. Apa dia? contohlah dia punya transaksi tu 3 bulan akan datang. Dia dah buat future agreement. Jadi masa dia tiba Bukan pada future agreement. Dia masuk futures contract. Sebab dia ada Okey, forward. maksudnya Contract tu pada memang masa future. akan datang tu harga dia Berkontrak. berubah tak? Tak. You dah lock. You buat agreement daripada specified. You pergi balik pada definisi dia. You dah tetapkan harga, jumlah berapa ton minyak you nak. You tetapkan belaka dari segi amount, quantity tetap dah. Tapi mungkin minyak pokok kelapa sawit tu baru tanam je, tapi you nak setahun lagi, 3 bulan lagi. Dia berapa bulan. Benda tu kadang tak ni kan. Jadi you tak tahu in the future. Sebab ini maksudnya untuk hedging. Hedging tu maksudnya you nak risk management. You nak, but risikonya kalau ekonomi stabil, risikonya bila berlaku benda yang di other side. Tu je untuk tujuan lindung nilai sebab kita tak tahu dia akan datang. Kalau macam you nakkan you berjanji kan, you ada calon. You berjanji, harga ni sebab you tak tahu akan datang. You buat pre apa. Kalau tak, dia kena kahwin juga. Tapi perkahwinan payahlah sebab akad tu, agreement tu lah. You buat dah agreement tu dia valid lah. Sama dia buat online ke apa. Dia kena deliver kat seller, dia kena hantar barang tu seperti mana yang dinyatakan dalam specified date berapa bulan, pukul berapa adalah. Dia punya terma tu, saya pun tak pernah terlibat. Jadi nak cerita tu dia tak ada fee sangat. Dia melibatkan international finance juga. Dan yang ini dia punya risiko dia dari segi interest rate satu, dari segi currency exchange rate. Sebab bila exchange rate tak stabil, jadi you lock dah daripada segi exchange rate sebab dia boleh melibatkan international trade tu kan. Tu tujuan dia sebenarnya. Tapi dia boleh sebelum dia guna hedging, dia boleh juga digunakan untuk speculators. Macam slide nombor 8, yang first bullet tu dia cakap pasal financial futures tu dia guna instrumen kewangan tu ada yang popular dia cakap lah. Salah satu dia futures contract tu. To speculate prices of securities. Tapi you bukan masuk dekat stock market. Itu pasaran saham. Ini pasaran derivatif dekat you guna futures contract futures. Boleh. Dia ada dua. Boleh lah. Dia kena bayang-bayang sikit. Speculators ada manusia yang kita panggil investors, speculators. Kan kita sebenarnya dia tak ada tanda pun kat dahi dia speculators ke investor, tapi dia punya action tu dia memang tujuan dia masuk dekat derivative market ataupun forex ni, dia nak beli futures contract ni, dia masuk dalam future contract atau financial future contract dia, memang dia nak speculate ni macam lebih bukan gambling lah, dia nak make money dengan meramalkan harga akan naik, ni lah dia beli harga rendah kan. Dia ada orang lah. Tapi ada juga peniaga, traders. Dia traders ni dia ada speculator, ada hedgers. Dia ada dua orang tu lah. Jadi soalan-soalan saya akan tanya, jadi saya nak you baca betul-betul. Baik tu sebab saya akan tanya benda-benda gini je. Yang depan-depan, nanti saya letak dekat ni. Yang teknikal ni kat belakang. Yang melibatkan calculation berapa harga dia bagi situasi. Itu tak nilai sangat.
Kalau you terlibat benda ni, you akan lebih faham lah sebenarnya. Dia bila benda-benda praktikal ni dah lama tinggal. Umur saya dah dekat 50. Dekat 30 tahun dah tinggal. Dulu terror lah sikit. Sikit je pun. Minat sangat-sangat dululah. Sekarang ni tak minat lah. Lepas dulu saya lebih suka pada speculator. Masa tu hedging tak berapa popular. Kan? Speculator masa tu you boleh muat mana. Lepas tu ekonomi masa saya final year, ekonomi yang Soros tu, ekonomi crash. Jadi memang tak speculator masa tu Mahathir buat regulation, saya buat short dia panggil short trading ni. Dia beli dia buat trade yang ni orang boleh menipu ni. Dia akan trade, dia tak ada duit pun. Dia main tu batu Mahathir haramkan dekat dia punya, bukan haramkan dari segi syariah. Benda tu apa dia panggil? Short trading dia panggil benda, istilah ada satu kaedah. You boleh you tak ada duit pun tapi you boleh buat duit. You guna duit orang dulu kan ya. Lepas tu masa economic crisis 1997-98, masa tu saya final year, 98 saya grad. Jadi saya kerja 3 bulan dekat securities firm. Memang banyak company memang gulung tikar. Abra Corporation tapi kalau you jumpa orang-orang yang lebih kurang umur saya, dia orang akan ingat Abra tu daripada US, dia orang Kelantan. Company betul, tapi dia boleh, memang saya aim nak kerja kat Abra tu. Di datang universiti interview, siapa dapat kerja kat Abra tu memang, masa tak banyak company besar yang macam itulah apa yang memang dia student, dia buat company masa tu. Kita tak macam sekarang lah kan. Dia tak ada media sosial lain lah. Saya ingat lagi datang universiti untuk interview pelajar. Johnson & Johnson datang interview. Dekat Unilever tak, dia datang interview company-company. Hello? Ada dia. Biasanya dia ambil student CGPA 3.5 and above lah. Tak ada zaman, masa ekonomi tengah boom. Masa saya tahun 2, tahun ekonomi lepas tu crash. Jadi masa saya tengah tu memang saya first year degree saya accounting. Tapi kerana ekonomi tengah boom, saya tukar second year pada finance kerana nak masuk stock market. Aduh. Sebab saya asal science student. Saya ingat lagi lah sebab saya tukar program because of masa tahun sebelum ekonomi tu memang market tengah boom. Masa saya first year, saya matrik, saya SPM. Jadi macam saya science student takkan nak jadi doktor, macam tak best lah kan. Nak jadi jutawan kan kena main duit kan. Kalau accounting macam bosan je rasa masa tu lah. Yang ni cerita pasal duit je. Saya ingat saya tukar program because of ni lah, masa second year memang ada rugi lah. Okay. Dia ada 2 speculators ni. Kalau you baca daripada ayat-ayat dia tu, you kena baca betul every wording tu you kena. In financial, to take position to profit from expected changes in the futures price. You expect harga akan naik, you beli sekarang. You masuk yang tadilah produk-produk dia tu, yang depan tu, slide yang depan tu. Dia ada jenis-jenis trader lah, day traders, position traders. Day trader ni orang main short term lah. Dia ada panggil ada dulu orang main short term ni. Tu Mahathir tidak dibenarkan, dia buat rule legal, memang siapa memang kena hukuman berat lah sebab nak mengelak market lagi crash. Day trader ni dia main hari ni. Dia beli pagi, jual petang, jual tengah hari. Position trader ni untuk tempoh lebih, dia panggil berdasarkan dia punya action. Hedgers ni take position in financial markets. Hedgers ni macam orang-orang tu lah. Traders dalam sebab dia trading kan. Traders yang trade lah. Membuat transaksi yang trade tu. In financial futures to reduce their exposure. Yang ni maksudnya hedging. Risk management. To reduce the risk. Exposure to future movement in interest rate or harga. Sebab dia financial, dia harga saham lah. Tapi kita yang ini saya tak tahu sangat lah. Tapi dalam keadaan sekarang tak tahulah, ekonomi dia kena ekonomi stabil, ramai orang akan tu. Benda-benda ni dia berubah. Okay, yang penting ambil attendance .
institutional trading of futures contract, trading process. So you kalau pergi kat bank pun ada terlibat. Sebab dia ambil duit daripada depositors, bank pun tak tahu dia ada, kalau you kerja kat bank, dia ada satu satu department yang menggunakan duit untuk buat trading. Sebab tu ada bank yang rugi kan, dia meniaga duit orang pun. Untuk dia punya bahagian lah, ada bahagian wealth management. So bank yang besar lah biasanya kalau bank kecil. Kalau saving institutions, saving kalau kita bank sepanjang nasional dia saving institution. Saving institution. Kita ke saving institution kat Malaysia. Kita ada commercial bank, government bank, securities ni. Yang ni antara pihak yang terlibat dalam futures market. Individual pun boleh lah. Untuk orang kaya lah. Kalau rugi banyak. Untung banyak lah. Dan you kena pension fund, EPF, mutual funds. Dia depend pada company tu nak masuk tak dekat ni. In futures market. Futures market. Dia guna futures contract. Di bawah derivative markets. Dan ingat dia ada yang utama, dia ada 4 dia punya ni. Futures, forward, swap, option. Dia punya tu. Bezakan, you boleh bezakan. Trading process. Yang ni dah start nak kira lah. Ni cara nak trade. Ni sebab buku ni buku tahun ni 2000 tahun lepas lah 2020 dan dia ada, jadi buku ni latest lah. Kalau you pakai buku 2015 dia tak cover isu-isu yang melibatkan digital semua kan. Jadi buku ni baru. So dia antara author yang ni lah. Satu lagi Miskin. Frederick Miskin dan yang ni Madura. Ni yang buku yang bagus lah. Yang top seller juga lah saya rasa. Ni type of order, market order. Dia banyak lebih pada term yang ni. Saya ingat saya pernah curi dekat library UUM buku term warna kuning. Masa saya lepas tu bila saya kemas rumah, saya lupa nak pulangkan balik. Saya dah grab combo. Buku tu memang berdosa lah sampai sekarang. Sebab benda buku dia letak. Sekarang orang dah tak pergi library kan. Library dah tak laku. Macam dulu term ni lah market order. Kita nak tahu dalam bahasa Melayu sebab kena jawab dalam bahasa Melayu. Limit order ni. Market order, the trade is at the prevailing price. The order execute if the price is within the limit specified by the customer. Apa beza dia? Prevailing price ni apa dia ni? Siapa boleh bagi tahu ke saya? Ini kalau limit ni dia bagi range lah. Broker ni macam orang tengah lah. You tak boleh direct trading ni. Dia ambil commercial gitu. You nak order ni prevail harga yang didedah yang diprevailkan. Harga yang itulah. Role of futures exchange. Assalamualaikum exchange. The futures exchange facilitates the trading process but does not take or buy selling position on future contract. Instead, the exchange acts as clearing house. Dia buat clearance, settlement, guarantee semua. Tapi dia bukan, maksudnya dia satu tempat yang fizikal, you pergi kat situ. Tapi mungkin sekarang dia dah boleh online lah. Tapi saya tak pasti, saya pun tak terlibat. Sebab banyak benda dah sebab satu lagi online ni sebab situasi COVID ni, benda yang tak online pun dia terpaksa online kan. Dia macam clearing house. Dua buyer and seller, trader and dua pihak ni yang nak bertransaksi dia buat pergi kat situ. Dia hanya facilitate. Clearing house facilitate the trading process by recording all transaction and guaranteeing. Jadi dia bertindak macam clearing house, macam intermediary antara dua pihak. This preclude the purchaser of a future to check the creditworthiness of contract seller. Macam bursa lah kan? Dia bursa ni you beli saham macam 2 hari ni kan. Yang ini dia lain sikit lah. Dia macam dia market. Itu bursa pasaran saham kan, stock market. Yang ini derivative market. Sebab you akan belajar banyak jenis market, pasar-pasar. Dia sama subjek you financial market. Ada S kan? Dan institutions dia. Institution bawah financial markets tu. Apa market ni?
Jadi hari tu yang kita dah macam tu tak apa untuk yang ini dah tak masuk final dah. Final nanti saya buat pre-recording awal-awal. Dan okey, sebelum minggu depan saya akan bagi untuk group assignment. Kalau you tengok yang saya post tadi tu, group assignment tu dia ada 15-15. Maknanya saya akan 15%, dia ada 30 lah total. Satu saya cakap buat report yang nanti saya limitkan pages sebab saya tak nak panjang pages, dan satu lagi dia nak ganti presentation tu buat video. Video nanti saya paling lama video pun 5 minit saya selesai. Kalau panjang-panjang ni you akan buat video lah berdasarkan report tu. Nanti saya akan nilai berdasarkan, jadi tak payah present, you akan submit ke saya video dengan topik yang saya bagi minggu depan. Tanya tak apa-apa lagi? Benda Yang single stock future ni macam mana? Maksudnya agreement biasa ke macam mana? mana yang depan tadi tu? Yang belakang single stock future. Yang muka surat 333. Dekat textbook. Dekat textbook. Textbook saya dekat. Saya sebab saya bukan kat office ni, saya outstation. Kan saya rentas. Apa dia? Textbook saya tertinggal dekat office. Muka surat tu saya tak ada. Okey. Sekejap dekat slide dia kat mana? Explain how single stock futures are used to single stock. Single stock ni ni lah apa? Single. Standalone. Salah satu kan? Maknanya you ada satu stock futures produk you beli. Contohnya yang ini. You beli stock in the futures. Nama dia apa? Kat Malaysia kita tak ada lah. Saya tak ni macam ni kan. You nampak tak slide? Slide nombor 6. Saya share slide. Ya Allah. Slide nombor 6. Try of stock in the futures country 500 index. Slide page 6 tu. Dia biasanya di index. Dia ada nama-nama tu. Nama apa? Stock index futures tu ada nama. Ini US punya. Kat Malaysia dia ada lah. Futures nama-nama apa. You tengok slide 5, slide 6. Stock index future allow for buying and selling of a stock index for a specified price of a specified date. Dia index. 500 disebut index. Okey, kita pergi kat ni tak sampai lagi kat situ. Slide yang mana? Okey. Saya dekat slide 12. Harap you ada slide kat depan. Slide 13. Yang ini karakteristik of dia punya futures contract. Tapi contoh dia ini debt securities, bond index futures. Sekarang dia pakai index. Dia macam group index. Dia bukan direct. Kalau stock market tu you pergi direct. A price of ni represent a contract size of ni. Ini dia punya untuk US punya ada satu municipal bond index futures. Ni futures punya index. Saya dekat slide 15. Framework for exchanges of in the futures for treasury bond and T-bills. Yang ni tak tu sangatlah, tak perlu. Nanti apa-apa yang tu saya ni
Interest rate futures contract. Interest. Okay, you lebih pada interest rate futures contract. Macam mana you boleh speculate menggunakan interest rate futures? Yang dekat slide nombor 16. Biasanya kita expect dia naik kan kalau you beli tu. Kalau you guna treasury, government punya T-bills atau treasury. Betul lah, dia main dengan interest rate dengan ni je lah kan, stok je kan Dr. Stock, lepas tu dia ada futures contract, dia ada. Sebab dia punya topik ni financial futures contract. Atau kalau dekat futures market dia melibat community. Kalau ada financial lepas tu sebab kat Malaysia kita dulu kita ada timah, ada getah, ada kelapa sawit. So yang itu kita panggil commodity. Dia macam lebih kurang macam Kalau dekat US dia banyak guna financial ni sebab dia orang negara dia orang tak ada bahan mentah sangat kan. So dia banyak tradekan benda ni. Kalau macam negara kita pun guna commodity banyak. Tapi sekarang dulu kita ada biji timah, tak ada, getah kita pun dah ni kelapa sawit. Tak tahu macam mana sekarang. Dulu memang tu lah. Palm oil, rubber, kita trade dekat futures. Kita guna futures contract. Barang-barang tu kan, komoditi tu kita akan ekspor kan. So, dia melibatkan ni lah, risk. betul ada. Dia lebih kurang ni lebih kurang pada industri utama lah tu, tak silap saya. Sebab US dia banyak bergantung pada financial ni sebab dia tak ada komoditi. Negara dia memang tak ada benda ni. Sebab negara dia Kalau you tengok dekat, kalau you tengok slide 22 tu, nanti saya akan bagi tahu dekat slide mana kita akan cover. Maknanya you boleh refer textbook jugalah untuk ni. Soalan pun dalam 40 gitulah. Saya rasa 40 je saya buat. Macam satu bab tu dalam 10 lebih sikit. Tak banyak. Macam 10 tu sekejap je. Yang ni dah nak habis dah. Macam yang basic-basic. Bila masuk calculation tak ada. Value ni nak tentukan harga stock index futures. The value of stock index future contract is highly correlated with the value underlying stock index. Stock index ni dekat mana? Dekat pasaran saham kan? Stock market. Lepas tu kalau stock index futures ni dekat futures market atau dekat derivative market. So harga dekat futures market ni dia correlate dengan harga. Kalau harga dia naik, dia ada korelasi lah. Maknanya harga dekat saham menentukan juga harga dekat futures market. Indicators of stock index futures. Dia ada stock index. Index ni penanda aras tau. Indicators. Bukan satu stock banyak untuk sekumpulan stock. Dia ada index dia. Stock apa tadi macam sebab saya tak tahu contoh yang real sekarang. Dia ada satu group tu dia nama apa? Dia mewakili index. Indicator. Kan? Dia macam jual harga satu tan macam tu Dr. kan? Itu melibatkan komoditi. Jadi penentuan harga tu. Jadi you tentukan harga getah naik, harga kata minyak mentah kan. Minyak kelapa sawit tu naik atau turun. Kan dulu you selalu nampak dekat business punya harga dia naik apa kan di pasaran futures contract. Tapi minyak dia niagakan 3 months futures contract, 6 month futures contract. Dia ada sebut gitulah.
Kalau 6 month entah pokok minyak apa masih kat pokok lagi, belum diproses kat kilang pun lagi. Dia dah trade dah dekat pasaran futures market. Kan dia 3 bulan lagi nak trade kan. So harga dia you nak buyer seller dia ada macam sebelum you fix harga mesti you ada buat tawar menawar juga you trade tu. Mesti ada maklumat untuk you buat jangkaan 6 bulan lagi apa berlaku pada ekonomi. You tahu tak Ashraf? You rasa lah 6 bulan dari sekarang. You grad bila? Tahun depan kan? Tahun depan Doktor. InsyaAllah tahun depan. You rasa, you tahu tak apa yang berlaku tahun depan? Yang berkaitan ekonomi, yang dengan keadaan sekarang kan? Efek yang COVID ni tiba. Kadang kita pun tak boleh nak predict dengan semua all the teknologi maklumat kan? Sekarang macam kita tak berapa stable lah dari segi benda tu sebab benda-benda macam dulu kita boleh predict sikit. Sekarang ni situasi walaupun dia berkaitan dengan kesihatan tapi dia melibatkan ekonomi secara langsung kan. Kita pun macam kita pun tunggu announcement tak tahu. Tiba-tiba ada keluar yang mutant dari India tu kan. Saya ada seorang student daripada Bangladesh. Dia akan tiba dah seminggu lagi. Saya pun harap dia okey lah. Dia kena bayar beribu dekat quarantine dekat 3,800 dia kata. Mahalnya. Saya kata boleh tak ambil try tanya student punya rate. Sian pula. Bayar sendiri duduk. 7 hari. Mahal gila untuk foreign international. Tapi mungkin untuk travellers yang kalau Malaysia tak mahal sangat. Dia charge ada extra 2,000 berapa ratus untuk ni. Oh yang tu kadang-kadang sebab tu Doktor. Dia tampung minyak terbang kadang-kadang. Ya ke? Dia charge Ada kawan saya. campur. Dia hantarkan saya semalam. Plus saya kata you student. You ada dalam hari ni kot dah sebab cuti kan. 3,800 untuk 10 hari ke 7 hari? Berapa ratus hari buat bisnes. Sian pula. Dia tak ada apa juga lah sekarang. Okey. Sebab dia datang ni dengan kepakaran dia student sebab dia nak buat on data science sebab dia ada kepakaran itu. Saya bayar dia 2,000 sebulan untuk jadi student saya. Bawah gerak. Oh yang Doktor buat yang Doktor promote itu kan? Interview 20 orang lebih. Saya bayar 2,000 sebulan selama 2 tahun. So dia akan dapat PhD lah. Dia sebab saya nak kepakaran buat prediction tu. Nak come out dengan index. Tapi tak tahulah halal tu, tak tahulah adakah boleh sustain ke tak ni dengan situasi yang tak dijangka. Macam guna sentimen orang tweet dekat Twitter. So data tu sangat bermakna lah. Kita nak buat prediction, nak buat benda-benda data science sebab saya kuat. Cuma dia kena ada background econometrics saya boleh. Cuma untuk machine learning sebab tak ramai. Saya interview ada Greg Monash. Saya memang nak cari local sebenarnya. Tu yang lama tu. Macam bidang-bidang macam dekat stock market orang nak bidang-bidang. Kalau you accounting you kena cari added value. Maknanya you kena cari sendiri benda-benda ni lah. Maknanya kalau you buat accounting ni benda ni mungkin persyarat tak boleh. You kena ada inisiatif jugalah. Maknanya you masuk kerja nanti you. Sebab orang nak benda-benda gitulah. Online you tahu ni teknologi lah. Sebab yang you tengok dia akan keluar patutnya tahun ni Bank Negara Malaysia akan keluar blueprint. Dulu 2011 hingga 2020. 10 tahun dia ada hiccup sikit kot. In fact overseas semua lapor dekat DH market kan dekat business punya ni selama 5 tahun dia punya blueprint of financial punya Malaysia. Dia buat 5 tahun je. Sebab dari segi ekonomi lah. Financial tu. Itu penting dia keluar dijangka awal tahun depan. Tapi dah keluar dah dekat news. Even Nasdaq overseas yang US semua dah keluar yang ni. Tapi tak ada maknanya dari segi blueprint kita. Blueprint tu itulah. Mungkin sebab dari segi political semua kita jadi lambat sikit. Benda-benda macam ni. Okey. Ni. Kalau indeks ni lebih pada indikator untuk satu kumpulan stok lah.
yang ada nama tu, yang tadi municipal stock, the bond ke apa kan. Dia tak semestinya stock saja. You refer pada dia punya ni, dia financial instruments, cakap futures. Mula tu. Ini saya try pulun dulu lah tu. Nak baca lagi ni. Okay. Lepas tu saya akan cover dekat risk. Sebab bila you risk, benda yang dia akan datang, yang you tak pasti, kita slide 29, you baca dulu, baca slide dulu. I suggest baca slide dulu to all the students. Baca slide. Nanti saya akan bagi tahu, kalau dia ada calculation yang belakang tu, biasa belakang, yang ini tak banyak, dia ada 30 lebih je, 39. Chapter ni dia tak ada calculation yang ni. Dia lebih pada pemahaman chapter ni. Dia banyak istilah dia. Lepas tu dah ni mulai tadi speculative hedging with ni speculating slide 23 dia cakap speculating in stock index futures. You baca gitu. Hedging tadi speculate, lepas tu risk. Arbitraging, dia hedging arbitrage. Arbitrage apa? Arbitrage lepas tu start daripada slide 29, dia melibatkan risk. Ni dah sampai habis lah. Risiko kalau you trade dekat you berdagang, you berurus niaga, you buat agreement menggunakan futures contract. Apa risk dia? Risk tu berlaku kenapa? Maksud dia liquidity risk, credit risk, dia ada prepayment risk, operational risk, systemic risk. Okey lah jenis risk. Lepas tu habis lah. Dia sampai tu. Dia ada 3 komponen dia dari segi chapter ini. Yang lain nak tanya ke yang lain selain daripada Ashraf? Tiga lebih dah. Please tanyalah. Okay, saya akan buat recording. Yang technical tu nanti yang chapter ni kot. Saya nampak banyak calculation. 14 dan 15. Tapi technical saya tak sentuh. Tak akan keluar, don't worry. Dia depan-depan je. Cuma you tahu, dia ada pasaran. Pasaran ni patutnya kita cover dengan equity markets dulu. Tapi equity tu dia masuk final. Jadi saya lompat ke derivative dulu. Sebab ikut DCI yang orang dah buat kan. Jadi dia dah tu dia ni. Jadi saya ikut yang tu lah. So lompat sebab kita nak cover test tu. Patutnya kita utamakan pasaran saham, equity markets, debt markets. Lepas tu kita bagi banking dalam pasaran kewangan, financial market dia ada pasaran-pasaran ni, capital markets ni ada banyak. Ni bawah capital market. Lepas tu kita ada money market. Capital ni market long term, dia ada 4 yang utama. Equity atau stock market, debt market yang bond semua. Lepas tu dia ada derivative market, lepas tu foreign exchange market. Okay. Itu ada kena buat assignment kot. Lepas tu ada ya. Yang pasal collateral ni macam mana maksudnya collateral? Slide mana cagaran. Memang. Slide mana Tak ada sebab saya baca buku tu macam tengok apa maksud collateral. Nak collateral you cagarkan atas sesuatu. You collateral you dalam konteks apa collateral ni? You nak pinjam bank pun you boleh collateral. Tak silap saya dalam debt tak silap saya. Dalam chapter saya take note juga, kat mana saya tak jumpa, dalam chapter 13 ke? Tak doktor, sebelum tu lagi chapter 6 masa. Chapter 6, 7 macam tu lah. Saya tak cover chapter 6, 7 nanti tengok. Lepas tu yang chapter 6, 7 pasal apa? Debt doktor. Debt and mortgage.
Oh, yang itu kita tak ni, debt and mortgage market tu masuk final. Kita lompat. Mortgage tu melibatkan gada janji, melibatkan real estate hartanah. Dan nanti kita cover tu, kita tak cover lagi, saya lompat. Patutnya kan, itu yang tu sebab dia masuk final. Kita cover yang masuk test tu dulu. Okey, Dia patut derivatif ni patutnya last. Derivatif, lepas tu forex. Biasanya forex derivatif ada sekali juga. Ni derivatif market, pasaran derivatif. Dia ada future, ada contract future, kadang-kadang panggil futures market pun. Forward market tu. Lepas tu chapter 14 ni pasal 6 ni money markets. Money market ni yang short term. Ni berkenaan market-market ni. Okey. Nanti untuk chapter 14 ni berkenaan options market. Option market. Yang ini banyak calculation ni. Nanti saya akan bagi tahulah yang mana tak payah. Cuma dia tahu macam mana dia exercise. Dia exercise tu dia macam dia laksanakan, dia trick gana je. Dia ada call option, dia ada put option, itu harga jual beli gitulah. Sampai spekulasi. Masa ni start saya rasa sampai slide 20 daripada itulah sebab dia dah exercise tu 44 mungkin separuh je. Option ni pun ada option on futures contract. You pakai option, you guna futures contract. Kita gabung pula. Dia macam hybrid. Tu yang jadi tu kan. Macam you hedging ataupun you speculate options. Option tu apa? You kena faham dulu option tu apa. Menggunakan interest rate futures ataupun stock index futures. Sebab tu kena faham future. Yang utama dia futures dulu. Lepas tu dia ada swap. Yang 15 tu pasal swap saya rasa. Dan ini swap markets. What is swap? Tadi what is option? Ada berapa jenis option? Ada berapa jenis swap? Risk dia. Dan semuanya melibatkan interest rate. Riba. Macam mana penentuan interest rate. Factors yang pemengaruh pemahaman. Yang penting kena tahu what is swap. WAP. At least you tahu sikit. Tak payah pergi yang highly dia punya ni lah. Okay. Semua dah ambil attendance. Saya delete attendance. Oh sini. Ada apa lagi tak? So far tak ada kot doktor. Baca dulu Orang kena baca Kena dulu baca ni. lagi ke? You kena baca, kena ambil masa, tarik nafas, jangan tu sangat. Sekejap. Kalau you tak faham apa-apa, you boleh tanya dekat Telegram. Tapi jangan baca tak faham satu ayat, tanya. Baca kumpul faham dulu, tanya kat Telegram. Nanti saya boleh voice jugalah. Masa-masa moreh tu. Sebab hujung minggu saya ada bengkel dekat ni. Sebab saya punya geran 200,000, tak habis-habis nak belanja. Kau tak kena bagi dekat Uniza. So setiap minggu kita orang terpaksa buka puasa kat hotel, tak boleh rentas negeri kan. Kita orang tak boleh travel, tak boleh pergi Sabah Sarawak. Duit banyak. RA 3 orang. Lepas tu nak minta dah 3 bulan. Buat discussion pun dah nak tulis report tu lah. Tak apa, kalau you baca-baca, lepas tu mungkin you share dengan seorang tu, you boleh tanya kat saya. Tapi bagi saya masa jugalah. Sebab kadang saya kena buka laptop dulu bagi ni. You baca, kalau you nak tanya tu, kalau boleh habiskan dulu baca tu. Kalau yang teknikal tu tinggal je dulu. Nanti dekat video tu, you baca dulu. Tapi chapter 13 dia tak ada teknikal, dia lebih pada konsep daripada itulah. Cuma nak memahamkan ayat tu lah. Nanti kalau you bagi tahu, sebab untuk yang ni you baca slide dulu, you bagi tahu slide nombor berapa, bab berapa. Nanti saya reply sama ada text atau voice. Boleh kan? Okay, boleh doktor. Boleh. Sebab yang ini saya letak 15, yang test 1 pun 15, yang ini 15, hopefully you boleh jawab.
Jadi untuk tugasan yang buat report nanti 15, saya buat adjustment daripada asal lah. Agak tak berdosa lah. Sebab ni yang presentation tu saya based on video tu 15 lah. Dia yang itu group. Maknanya sama lah markah dia. Yang 40% lagi final. Saya ada bagi dulu. Kalau you check balik dekat apa yang media ke apa foto ke kan, saya ada screenshot yang dekat textbook tu yang saya color-color tu. Ke nak suruh saya tu balik? Saya ada tanda kan CLO apa, final topik mana. Sebab topik you clear tak yang topik-topik masuk final ni? CLO 2 kan, Doktor, yang masuk final. CL2 Ada, saya ada betul tanda ada. contoh. Saya ada Saya snack ada tanda peek juga. ambil gambar gitu kan. Yang final tu saya ada tanda hijau apa tu. Debt and mortgage market. Lepas tu dekat equity market ada mungkin bawah tu equity market tu ada banyak, nanti saya bagi tahu yang mana chapter ada 10, 11, 12. Betul. Banyak Doktor. Assignment melibatkan wah, Non-operating cash non-operating macam tu lah. Dengan bank operating. pasal bank pula. Bank dengan yang institusi kewangan bukan bank. Kita ada institusi kewangan macam tapi dia bukan bank, macam tabung haji, mutual funds, insurans, ETF. Dia institusi sebab dia melibatkan duit kan, macam ETF. Tapi dia orang bukan bank. So yang ini sebab yang group assignment presentation ni ada 2 topik lah. Sebab tu markah dia banyak, 15. Saya nak you buat short and sweet tapi dia ada gist, dia ada key idea. Sebab kalau panjang pun saya tak ni. Biar dia, kalau you buat pasal benda topik yang saya beri tu, biar dia ada idea dia tu. Betul tak betul tu cerita nombor 10 kan. Maknanya you cari, you buat tu, saya nak tengok benda tu je lah. Yang assignment tu. Nanti saya bagi tu. You clear dulu hari Sabtu, you clear dulu test tu. Assignment tu nanti hari Isnin saya bagi tahu. Boleh Okey. Okey. Okey, saya juga mengucapkan takziah pada arwah almarhum ayah Nun Nisa. Okey, insya-Allah dia mati meninggal bulan yang baik, dan kepada bertabahlah kan atas kehilangan. Memang tak mudah lah. Ayah saya dah tua pun setiap kali teringat ni rasa itulah. Yang masih ada ayah, ada mak, ada mama ke, ada daddy, ada mami, dia appreciate lah. Buat sahabat baik, dah tak ada, memang itulah. Jadi apa-apa you belajar ni pun you niat lah. You buat apa-apa, you niat pada mak ayah, insyaAllah. Tak kira you tu apa-apa, yang penting you jadi orang yang baik lah. Okay, saya agak bersabarlah. InsyaAllah semua sama kita sedekahkan Al-Fatihah kepada ayahanda sahabat kita lah ni. Dan juga kepada yang non-Muslim, kalau tu boleh bertafakur, boleh berdoa jugalah. Al-Fatihah. Lepas tu kita akhiri juga kelas kita hari ni lah. Okey, saya leave kelas dulu. Jumpa lagi lah insyaAllah. Apa-apa boleh tanya. Yang test tu macam biasa kan? Sehari suntuk ataupun hari tu saya buka pukul berapa? 7 pagi Okey tak macam gitu? okey, saya tak nak salah lah. Tu saya buka 7 pagi.
sebahagian tu macam dia dekor. Dia ada dekor hari Sabtu tu, lepas tu dia boleh jawab malam lah. Saya buka 7 pagi sampai 7 pagi esoknya. Boleh kan? Boleh Maknanya tak? 7 pagi Sabtu sampai 7 pagi Ahad. Nak suruhnya you boleh jawab. Boleh kan? Boleh InsyaAllah. doktor. Maksudnya masa sahur you ada course siang, mungkin you sebelum sahur tu you bangun pukul tu. Nanti saya detail dari segi, sebab saya tengah tanya-tanya soalan, dari segi masa timing lebih kurang lah. Yang macam test 1 hari tu, cuma bab je saja berubah. Hopefully yang itu semua okey, saya pun tak tengok lagi kat sistem. Dan yang ini pun okey lah. Kalau apa pun boleh tag saya tu dekat Telegram. Baca dulu. Okey? Doktor Okay, boleh berapa kali attempt? hari tu saya buat 2 kali kan. Ambil yang latest kan. 2 kali lah. Okey. 2 kali juga. Sama. Tapi kalau yang pertama tu you betul, yang kedua tu salah, kira yang kedua lah. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berbuka. Waalaikumsalam. Selamat berbuka. Masih Terima kasih, Mas.